Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syazli bin Syuin daripada kumpulan 2 dalam subjek Reka Bentuk Industri BBP 30102 ingin membentangkan mengenai projek yang telah kami lakukan, iaitu penambahbaikan mesin bancuhan dan mesin pembungkusan bongkah cendawan. Kami telah mendapatkan satu syarikat yang berada di Alustar Kedah, iaitu Fihas Agrofarm, untuk menyoal selidik mengenai permasalahan yang berada di syarikat tersebut. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Saya, iaitu Ahmad Syazli bin Syuaib sebagai ketua kumpulan, Ahmad Nazif, Muhammad Adli bin Azman, Muhammad Zarif dan Muhammad Zulfakar. Dalam pembentangan kami mempunyai 11 isi-isi penting yang kami letakkan, iaitu pengenalan syarikat, objektif projek, penyataan masalah, dan seterusnya fasa permulaan, fasa perancangan, fasa pelaksanaan, fasa pemantauan, fasa penutup dan kesimpulan, dan yang terakhir iaitu lampiran yang akan kami lampirkan bersama. Pengenalan syarikat bagi projek kami iaitu yang bernama Fihas Agrofarm. Fihas Agrofarm telah ditubuhkan pada tahun 2013 oleh pengasas syarikat iaitu Muhammad Fidausi bin Syafiq. Syarikat ini lebih memfokuskan kepada pembuatan bongkah dan juga penghasilan cendawan. Misi syarikat yang diletakkan adalah menghasilkan cendawan yang berkualiti tinggi yang memenuhi standard industri dan keperluan pelanggan, meneroka inovasi dalam teknologi penghasilan cendawan. Yang terakhir bagi misi adalah menyebarkan kesedaran mengenai manfaat cendawan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara yang betul untuk menanam dan menggunakan cendawan. Visi syarikat lebih kepada menjadi peneraju dalam industri penghasilan cendawan dengan menyediakan produk berkualiti tinggi. Seterusnya, bertekad untuk menggunakan teknologi terkini dan amalan pertanian mampan untuk menjana hasil yang optimum. Yang terakhir, berusaha untuk mempromosikan kesedaran mengenai kebaikan cendawan dalam pemakanan dan kelestarian alam sekitar. Objektif projek bagi projek yang kami lakukan adalah memfokuskan kepada keselamatan pekerja bagi mengurangkan kecederaan kepada pekerja. Objektif yang kedua iaitu mencadangkan satu bahan yang mesra pengguna bagi pekerja dalam beberapa proses yang berkenaan. Objektif yang terakhir iaitu dapat menambahkan produktiviti syarikat dan menjaga kualiti bahan yang akan dipasarkan. Setelah pertemuan pertama kami bertemu di Fihas Agrofarm, kami telah mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh Fihas Agrofarm sendiri, iaitu yang pertama, proses pemindahan bahan daripada mesin bancuhan kepada mesin pembungkusan. Yang kedua adalah tempat penyimpanan bahan-bahan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja yang kurang dan efektif bagi menambahkan produktiviti. Kita terus dengan fasa yang pertama, iaitu fasa permulaan. Iaitu pada fasa permulaan akan menjalankan pendidikan terhadap beberapa masalah yang sering berlaku semasa pemprosesan bongkah cendawan. Pada fasa ini, kami lebih kepada mengagihkan tugas dan membuat beberapa carta alih yang penting bagi kami, iaitu antaranya adalah carta alih kerja dan catagan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli bin Azman. Nombor metrik CB210068. Pada bahagian ini saya akan membentangkan iaitu bab 5 berkenaan dengan fasa perancangan. Dalam fasa perancangan ini, kami membahagikan kepada 5 perkara, iaitu membuat lakaran permasalahan, membuat analisis berkaitan permasalahan, merancang bahan yang akan digunakan, merancang software yang akan digunakan, dan akhir sekali iaitu membangunkan QFD. Okey, yang pertama, kami membuat lakaran permasalahan. Di sini kami melukis mesin-mesin yang digunakan oleh pihak syarikat DKS. Syarikat menggunakan dua mesin, iaitu mesin pertama mesin bancuhan, yang kedua mesin pembungkusan. Dan sekarang masalah yang timbul adalah mesin ini berasingan, dan untuk proses pemindahan daripada mesin bancuhan ke mesin pembungkusan adalah secara manual. Ianya memerlukan tenaga pekerja lah. Dan kami merancang untuk membuat inovasi, iaitu
menambah conveyor pada mesin bancuhan ke mesin pembungkusan, yang mana ia akan memudahkan pihak syarikat untuk proses pemindahan secara auto dan tidak memerlukan tenaga kerja atau mengurangkan tenaga kerja yang digunakan. Okey, seterusnya adalah bahagian software yang kami gunakan ataupun software yang kami rancang untuk menggunakan. Yang pertama adalah software Autodesk AutoCAD, yang mana kami merancang untuk melukis bahagian-bahagian yang senang, iaitu bahagian penyimpanan cendawan oleh syarikat yang kami merancang untuk membuat di luar gudang syarikat. Yang kedua, kami merancang untuk menggunakan SolidWorks, iaitu untuk melukis gambar-gambar mesin yang asal dan juga mesin yang telah diinovasi, iaitu telah menambahkan conveyor, dan SolidWorks untuk memudahkan kami untuk menilai atau mendapatkan stres yang terdapat pada mesin. Okay, seterusnya adalah pada bahagian QFD, iaitu kaedah penilaian kami gunakan, iaitu kaedah Quality Function Deployment ataupun yang lebih dikenali sebagai QFD. Di sini kita boleh lihat pada bahagian pertama, iaitu di sebelah kiri, iaitu keutamaan pelanggan ataupun kehendak pelanggan. Ianya merupakan kepentingan kehendak pelanggan daripada sangat tidak penting ataupun sangat penting. Dan pada bahagian kanan gambar, iaitu penilaian pelanggan, iaitu hasil yang diperolehi daripada pihak pelanggan. Dan di bahagian bawah, iaitu sistem ranking badan, kita boleh lihat adalah simbol tambah iaitu penting, minus sederhana dan X adalah lemah, yang mana ianya digunakan untuk hubungan antara dua elemen, iaitu elemen kehendak pelanggan dan elemen kehendak teknikal. Di sini pada QFD kita boleh lihat hasil daripada penilaian, reka bentuk, kualiti bahan dan masa mendapat penilaian teknikal yang sangat tinggi, dan menunjukkan pelanggan sangat berpuas hati dengan produk yang kami hasilkan. Okey, pada bahagian terakhir, kami berancang untuk membuat jadual kos bahan, iaitu bahan yang pertama yang kami ingin gunakan adalah hollow mill steel, iaitu bersaiz 2x2 x 1.3 mm, berharga RM7.50 per kaki, rancang untuk menggunakan sebanyak 4 kaki, iaitu jumlah RM30. Yang kedua adalah angle bar mill steel, iaitu 1.5 x 1.5 x 3 mm, berharga RM7 sekaki, rancang untuk menggunakan sebanyak 4 kaki, iaitu total RM28. Yang ketiga adalah galvanized iron metal plane, bersaiz 3 x 8 kaki, berharga RM35 sekeping, rancang untuk menggunakan sebanyak 4 keping, total RM140. Yang keempat, bahan iaitu black metal plate, bersaiz 3 x 7 kaki, berharga RM20 per keping, rancang untuk menggunakan sebanyak 2 keping, iaitu RM40. Yang kelima adalah papan plywood 3 x 7 kaki, berharga RM40 sekeping, dan ingin menggunakan sebanyak 3 keping, berharga RM120. Dan yang terakhir adalah conveyor machine 1 set yang berharga anggaran sebanyak RM1,500. Jadi total untuk projek kami adalah sebanyak RM1,858. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfaqar bin Zamri daripada kumpulan 2 dengan nombor metrik yang terlekat adalah DB210074 akan membentangkan tentang fasa pelaksanaan daripada kumpulan kami. Fasa pelaksanaan kumpulan kami terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu pertama, analisis soal selidik, kedua, pelaksanaan itu sendiri, dan ketiga, pengurusan semasa projek berlangsung. Okey, kita pergi ke bahagian pertama, iaitu analisis soal sidik. Soal sidik yang kami lakukan adalah secara temu ramah dan bersemuka daripada wakil kumpulan kami, Syazli, dan pengusaha syarikat. Berdasarkan soal sidik ini, kami dapat menganalisis bahawa terdapat 2 masalah utama yang perlu kami selesaikan, iaitu yang pertama ialah tidak mempunyai tempat simpanan yang teratur, dan yang kedua, tenaga kerja yang berlebihan bagi proses pembungkusan dan pengasingan. So, jadi kita pergi ke bahagian kedua, di mana bahagian pelaksanaan,
Di bahagian ini kami membina projek dan menyelesaikan masalah yang telah kami terima daripada syarikat tersebut. Yang pertama, kami membina bekas penyimpanan yang sistematik bagi menyelesaikan masalah company yang tidak mempunyai tempat simpanan yang teratur. Dan yang kedua, kami membina conveyor bagi memudahkan dan meminimumkan tenaga kerja manusia, tenaga kerja manual. Hal ini kerana tidak perlu lagi menggunakan baldi orang manusia biasa angkat daripada mesin pengasingan ke pembungkusan. So apabila conveyor itu ada daripada mesin pengasingan itu, dia punya bahan-bahan jatuh ke conveyor dan naik ke mesin pembungkusan, jadi tenaga kerja manusia atau tenaga kerja manual dapat diminimumkan sebanyak mungkin. Seterusnya adalah bahagian ketiga, iaitu bahagian pengurusan. Bahagian pengurusan ini berfokuskan pada pengurus projek itu sendiri, iaitu bagi kumpulan kami pengurus projek itu adalah Shazli. So beliau bertanggungjawab untuk yang pertama memantau ahli, melakukan kerja, dan yang kedua mengenal pasti dan menyelesaikan isu yang timbul dalam kumpulan kami. Dan itu sahaja pengenalan bagi fasa pelaksanaan. So kita sambung kita punya pembentangan bagi fasa pelaksanaan kepada sahabat kita Muhammad Zahid Iman bin Muhammad Zabri. Seterusnya adalah lakaran. Lakaran tempat penyimpanan habuk kayu. Di kiri gambar boleh dilihat adalah gambar daripada pihak IKS. Dan di kanan ialah merupakan projek penambahbaikan, iaitu daripada grup kami. Untuk penambahbaikan dari segi tempat penyimpanan, alat-alatan dan habuk kayu untuk projek cendawan. Okey, seterusnya berikut merupakan lakaran conveyor, iaitu daripada pandangan sisi, pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Seterusnya adalah lakaran sawdust mixer, iaitu alatan untuk mencampurkan bahan-bahan untuk membuat bongkah cendawan. Seterusnya merupakan lakaran bagging machine. Bagging machine merupakan alatan untuk membuat bongkah cendawan. Yang di kanan merupakan 3D model bagging machine. Seterusnya lakaran projek, full projek, iaitu mempunyai mixer dan disambungkan menggunakan conveyor kepada sawdust mixer. Dan di sini kita dapat melihat pandangan atas dan juga pandangan sisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nazim Rosli, bernombor metrik CB210248. Baik, jadi saya akan meneruskan presentation ini mengenai tajuk fasa pemantauan dan kawalan. Baiklah, sebelum saya menceritakan masalah yang berlaku pada projek kami ini, sukacitanya saya ingin menerangkan apa itu fasa pemantauan dan kawalan. Baiklah, fasa pemantauan dan kawalan ini adalah bertujuan bagi melihat ataupun meninjau proses kerja yang kita lakukan. Perkara ini penting dalam memastikan kita dapat menganalisis permasalahan yang berlaku sepanjang proses kerja yang kita lakukan. Jadi perkara ini penting bagi seorang ketua ataupun seorang leader di dalam sesebuah syarikat untuk memastikan perjalanan proses kerja ataupun projek yang berlangsung berjalan dengan lancar. Baiklah, pertama sekalinya, permasalahan yang berlaku ketika kami melakukan projek ini ialah, yang pertama ialah kami kurang berkomunikasi dengan syarikat. Ini adalah permasalahan yang pertama yang berlaku pada kami. Jadi, untuk overcome ataupun untuk menyelesaikan masalah yang berlaku ini, kami
bersepakat untuk menghantar seorang wakil untuk ke tempat tersebut untuk meninjau serta membuat rakaman video mengenai permasalahan yang berlaku di sana. Jadi melalui video itu kami dapat menganalisis ataupun melihat apakah masalah ataupun punca yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang keduanya, apa yang kami lakukan ialah kami telah membuat komunikasi secara berkala dengan syarikat tersebut, di mana untuk mengesahkan punca ataupun masalah yang berlaku ini dengan syarikat tersebut. Okey. Untuk permasalahan yang kedua, kami menghadapi masalah dalam situasi iaitu kami kurang mahir dalam menggunakan AutoCAD dan SolidWorks. Yang di mana AutoCAD dan SolidWorks ini adalah merupakan aplikasi yang kami guna untuk membuat reka bentuk ataupun lakaran mengenai projek yang kami akan usahakan. Jadi, melalui masalah ini, kami telah membuat langkah penyelesaian iaitu kami memberikan waktu ataupun masa kepada pengusaha untuk menganalisis kembali aplikasi tersebut. Jadi melalui pemberian masa tersebut, kami dapat sama-sama membuat lakaran dan reka bentuk projek itu dengan baik. Okey, baiklah. Permasalahan yang ketiga iaitu kaedah pemilihan bahan yang kami gunakan adalah kurang efisien, yang di mana kami perlu untuk membuat pemilihan bahan yang mengikut struktur yang syarikat inginkan. Jadi antara langkah penyelesaian yang kami lakukan ialah, yang pertamanya ialah kami telah membuat pertanyaan kepada syarikat mengenai bahan yang akan digunakan oleh syarikat tersebut. Okey, yang keduanya, kami telah menganalisis bahan-bahan yang diberikan oleh syarikat tersebut melalui aplikasi-aplikasi yang ada di internet seperti Google. Kami melihat di YouTube untuk melihat sendiri ketahanan bahan tersebut. Okey, baiklah. Jadi kesimpulan untuk fasa pemantauan dan kawalan ini ialah fasa ini penting dalam usaha kita melihat rancangan ataupun proses kerja yang dilakukan. Selain itu, segala permasalahan yang berlaku dalam kumpulan kami ini dapat kami atasi dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah saya berikan. Dan yang akhir sekali ialah proses penambahbaikan akan dijalankan dari masa ke semasa dalam usaha untuk kita capai spekulasi yang syarikat inginkan. Okey, baiklah. Sekian saja daripada saya, Ahmad Nazir bin Rosli. Kita teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Sebelum saya membuat fasa penutup ini, di fasa pemantauan dan kawalan kita telah menyediakan borang soal selidik kepada tiga responden yang kami dapatkan. Antara responden yang kami dapatkan adalah pensyarah pemesanan, pensyarah pengurusan projek dan pihak AKS sendiri. Apa yang boleh saya simpulkan daripada borang soal selidik kami adalah mereka memberikan satu gambaran positif yang mereka bersetuju dengan projek ataupun perancangan ataupun cadangan penambahbaikan projek kami. Dan boleh saya simpulkan di sini beberapa komen, iaitu mereka melihat kepada pemilihan bahan pada platform conveyor itu sendiri supaya ia selamat digunakan untuk pengendalian makanan ataupun dipanggil food grade. Dan komen yang kedua, majoriti daripada 3 orang responden kami adalah ketinggian conveyor ataupun sudut conveyor yang bersesuaian
supaya bahan yang digerakkan di atas conveyor tidak terjatuh ataupun tiada masalah yang akan berlaku. Dan selepas itu, di fasa penutup, kami lebih merujuk kepada memperlihatkan projek ini berjaya ataupun tidak, kerana fasa penutup ini adalah fasa yang terakhir dalam proses pengurusan projek yang membawa kepada penerimaan rasmi projek dengan jaya. Dan fasa penutup ini jugalah penilaian objektif bagi cadangan penambahbaikan penghasilan mesin bancuhan dan mesin pembungkusan. Melalui lakaran persembahan, ianya berjaya dipersembahkan dengan baik kepada pihak syarikat dan mereka berpuas hati dengan spesifikasi dari segi ukuran serta bahan projek untuk penghasilan mesin ini. Pihak syarikat telah memberikan pemerhatian dari setiap kos bahan, upah elektrik dan susut nilai mesin pada projek dengan sangat teliti. Itu sahaja daripada kami pada pembentangan ini. Slide yang seterusnya saya akan menyediakan beberapa lampiran gambar temu bual bersama pihak syarikat dan beberapa gambar mengenai mesin bancuan dan mesin pembungkusan. Terima kasih. Assalamualaikum.